belajar ilmu tauhid, itu ingat masalah-masalah tauhid itu. Dan kita baru bacakan pertemuan kita yang pertama, bersiaran kita dengan Masjid Raudhah Puncak Perdana U10 session U10 di Shah Alam. Baru kali pertama kita mulakan pengajian kita dalam bicara tauhid ini, dan bulan puasa yang lalu, puasa Ramadan yang lalu. Hari ini kita bersiaran semula dan kita masih gunakan atau bicara kita tentang tauhid, bicara tauhid insya-Allah. Seingat saya pada pertemuan kita yang lalu kita berbincang tentang kaedah-kaedah ataupun mabadi al-ashara, yakni permulaan mengenal tauhid itu dengan 10 pintu. Kita dah bincang pada pintu yang ke-5 dan pintu yang ke-6 sampai kita pada pintu yang ke-6 untuk berbicara tentang tauhid. Yang ini kita bicara tentang tujuan kita mempelajari akan ilmu tauhid ini. Apa tujuan kita belajar tauhid? Kan? Jadi satu pintu untuk kita membicarakan ilmu tauhid ialah kita kena tahu punca dan tujuan kita belajar ilmu tauhid. Baik, saya tak panjang-panjangkan bicara, kita terus pada poin ataupun pengajian kita sebab bicara kita ni kena pendek kan. Aisyah kita kena berhenti. Kan? Jadi kalau kita panjang-panjangkan nanti habis masa pula, tak ada ngaji pula kita kan. Maka tujuan kita belajar ilmu tauhid, bicara tauhid kita malam ni ialah membincangkan tentang tujuan. Siapa kita belajar ilmu tauhid? Kan? Jadi matlamat itu, niat itu, mengapa kita belajar tauhid? Supaya tak sia-sia lah pengajian kita itu. Saya selalu tanya pelajar-pelajar saya, pasal apa masuk ngaji tahun ni? Pasal apa nak ngaji di sini? Maka mereka jawab, nak ngaji lah Ustaz pasal nak bagi reti, nak bagi tahu. Baik, tahu tentang apa? Tahu tentang Islam, tahu tentang iman. Dan ilmu yang paling kemuncak untuk kita tahu ialah kita bicara tentang mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu paling besar sekali. Jadi tujuan kita belajar ilmu tauhid ialah sebenarnya untuk kita kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tak belajar kenal Allah, kita akan kenal makhluk. Kita belajar kenal Allah Ta'ala, kita kenal. Lebih kenal makhluk daripada Allah. Ini masalah dia. Manusia lebih kenal menu. Kan? Kalau sebut menu apa di kedai, dia tahulah. Kalau sebut apa menu yang disebutkan di kedai-kedai, dah tahulah. Macam mana bentuk dia, rasa dia, dia tahu. Kerana manusia hanya nak kenal tentang makan minum. Ada orang macam tu. Jadi, mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar ilmu tauhid, dan ilmu yang paling utama untuk kita belajar adalah tauhid? Kerana tujuan dia ialah untuk kita ma'rifat, mengenal akan Allah Taala. Maka adakah ilmu ni jadi sunat ke? Jawab dia fardu. Kenal Allah ni tuan, kenal Allah ni adalah fardu, bukan main sunat, bukan main harus. Sehingga kan ada orang yang tak mau belajar langsung tentang kenal Allah, maka haramlah atas dia kerana dia tak mau belajar ilmu yang fardu, wajib belajar. Maka bila wajib ditinggalkan, yang ada ialah dosa, haram. Jadi faham kita, tak belajar ilmu tauhid itu haram hukum dia. Kerana belajar ilmu tauhid wajib, tak belajar ilmu tauhid itu haram. Maka orang-orang yang tak kenal Allah, ibadat dia dalam keadaan bahaya, yakni dalam keadaan dosa. Kerana dosa sebab apa? Sebab dia tak melepaskan kewajipan dia. Tuan-tuan, manusia lebih kenal handset mungkin, manusia lebih kenal kereta mungkin, manusia lebih kenal makhluk-makhluk itu, expert dia. Tapi adakah dia expert dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini masalahnya. Baik. Dan kita faham juga tauhid inilah soalan dia yang akan ditanya oleh Allah Taala dalam kubur.
Allah akan bertanya kita sekalian tentang benda ini. Soalan Allah Ta'ala, "Man rabbuka?" itu menunjukkan bahawa kenalkah kamu akan aku? Soalan pertama ni, masuk kubur tak ada buat apa, kena tanya dulu. Boleh jawab, selamat. Kalau tak jawab, maka tak selamatlah dia berada di kubur selama mana kubur itu tak dibongkar dan dibongkarkan oleh Allah untuk membawa manusia pada mahsyar. Maknanya, sebelum tak kiamat, berada di kubur, kena tanya soalan tu, kena jawab. Tak jawab, disiksa. Kita nak bayangkan macam tu. Beratnya hidup di kubur tanpa pengetahuan tauhid. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, tujuan belajar dan pentingnya tujuan belajar ilmu tauhid itu ialah untuk ma'rifat Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Belajar tauhid untuk mengenal Allah dengan yakin, dan siapa belajar kenal Allah dengan yakin, dia akan mencapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Maknanya bahagia dunia akhirat letaknya pada kenal Allah Ta'ala. Kan? Itu prinsip dia. Siapa tak kenal Allah, maka hidup dia dalam keadaan tak tenang, tak seronok, tak bahagia. Walaupun duit dia banyak, walaupun harta-harta dia itu bilion-bilion, ratus-ribu bilion mungkin, tapi tak jumpa kebahagiaan juga. Kerana kebahagiaan itu ialah apabila kamu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, tenteram dan tenang hati. Baik. Jadi apabila seseorang itu dikira mencapai kebahagiaan dengan tauhid, maka ilmu tauhid penting. Sesiapa yang nak bahagia di dunia wal akhirah, kena pentingkan tauhid. Kena belajar bicara tentang tauhid. Dan bicara tauhid bukan hanya berbicara tentang apa, tapi dia bicara tentang kita nak kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ini benda penting. Baik. Kata ulama, apabila manusia itu mengenal Allah, maka jiwa dia akan kuat. Jiwa dia tak mudah lemah. Jiwa dia akan kuat. Kerana Allah tu kuat. Allah tu gagah. Bila jiwa dia kuat, apa ujian yang main kat dia pun dia tenteram. Dia tahu bahawa Allah akan ada dengan dia dan Allah akan memberikan dia segala-gala yang dikehendaki, dan Allah akan lepaskan dia daripada segala kesulitan itu bila dia kenal Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita bicara tentang lemahnya iman atau lemahnya iman seseorang dan jiwa seseorang, kita nak tengok balik di mana punca lemah iman dan di mana punca kuatnya iman. Kita bicara gitu. Jadi cara ringkas dia, orang yang tak kenal Allah Subhanahu wa taala, jiwa dia lemah. Dia jiwa lemah, maka dia akan terpengaruh dengan harta benda semata-mata. Yang nampak ialah kewangan, duit ringgit, harta benda, kebendaan, itu dia. Sebab lemah ia daripada memahamkan bahawa harta benda dunia akan ditinggalkan dan dia akan dibawa ke alam baqa, yang di sana yang lebih penting itu adalah syurga dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila memahami bahawa Allah mengajarkan pahala besar, nak heran apa tuan-tuan? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan bukit Uhud untuk Allah tukarkan menjadi gunung emas. Bukannya seketui, emas tu bukan seketui, tapi gunung Uhud tukar jadi bukit emas. Gunung Uhud tukar jadi gunung emas. Itu diberi kepada Nabi SAW. Tapi bila ditawarkan macam tu, apa jawab Nabi SAW? Tapi kata, aku tak mahu. Kenapa? Kerana jiwanya kuat. Nak dibandingkan bukit emas itu dengan nikmat Allah di syurga, tak ada apa. Sebab itu Nabi sebut, ulama sebut bahawa nikmat dunia ini hanyalah debu nikmat akhirat. Debu dan debu. Sikit sangat. Tak ada apa pun, debu ni hilang itu. Jadi mencari nikmat dunia, boleh cari nikmat akhirat, sebab nikmat dunia ni debu daripada nikmat akhirat. Itu namanya yang debu. Sebab itu bila ulama-ulama tahu yang ni, Nabi habaq yang ni, mereka 20 nak cari nikmat akhirat, meninggalkan nikmat dunia. Apa yang Allah berikan nikmat dunia dia ambil, tapi apa yang tak nak, yang Allah tak mau dengan nikmat dunia, ditinggalkan.
Baik tuan teruskan. Jadi untuk belajar kenal Allah Subhanahu Wa Taala, satu benda kita belajar juga, kita kena belajar mengenal dunia ini. Kan? Maka belajar mengenal dunia, maka kita akan belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu satu yang menghalang kita daripada Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila bicara tentang tauhid, orang yang jiwanya kuat, yang mana hatinya kuat, jiwa yang kuat dan hati yang kuat inilah yang dipanggil jiwa yang untuk mencapai makrifat Allah. Maknanya nak kenal Allah, kena ada jiwa yang kuat, kena ada jiwa yang kental, kena jiwa yang tabah. Tak boleh manja-manja. Kan, jiwa ni kalau kata apa orang bagi 20 ringgit pun nak ambil sangat-sangat. Dan dengan sebab motor sendiri, tinggi emak ayah, tinggi agama, ni benda yang melemahkan iman. Kenapa? Karena bila Nabi tawarkan Uhud, dia tak mau. Bila orang kafir tawarkan dia tentang jawatan, ditawarkan dia dengan kekayaan, dia tolak. Sebab jiwanya kuat. Karena proses kita ini bukan mengaji. Bukan mengaji, tapi tauhid itu bukan ilmu kalam sebenarnya. Bukan bicara. Tapi tauhid itu ialah ilmu yang dikenal ia, ataupun kita faham pada tauhid ini bukanlah, kenal Allah ini bukan dengan akal dan dengan hati semata-mata, ataupun kenal Allah bukan dengan ilmiah semata-mata, tapi kenal Allah adalah dengan jiwa dan hati yang kuat. Sebab nak bergantung Allah ni senang je kan? Bergantung Allah. Dia memerlukan apa? Jiwa. Jadi mengenal Allah Ta'ala tak boleh hanya dengan ilmu. Kerana mengenal Allah yang sebenarnya adalah dengan hati yang kuat. Jadi soalan dia, jiwa lemah tak boleh kenal Allah. Kan? Soalan dia tu faham dia. Jiwa yang lemah takkan dapat kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama sekali. Kalau dikenal pun hanya kok luar saja. Hanya jiwa yang kuat saja akan mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya, siapa-siapa yang nak maqam musyahadah, nak mendapatkan musyahadah Allah, dia perlu ke jiwa yang kental, jiwa yang tabah. Jiwa lebih lembek, lebih lembut tak boleh. Tak boleh kenal Allah Ta'ala punya. Jadi proses belajar kita adalah sekarang ni kita nak menguatkan iman, nak menguatkan jiwa. Dia nak kuat jiwa ni macam mana? Cara nak kuat jiwa. Jiwa kita lemah. Dengan apa? Dengan keduniaan. Soalan macam mana kita nak kuat jiwa? Maka datanglah ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara kuat jiwa. Ulama-ulama abang kita beritahu kita. Siapa yang nak jiwanya kuat, hanya ada satu jalan utama. Satu jalan ni je. Jalan paling utama. Ulama dia, siapa yang nak jiwanya kuat untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jalannya tak ada lain. Satu saja jalan dia. Apa dia? Jalan dia adalah bangun di waktu malam. Seorang pelajar yang belajar nak kenal agama, nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau dia tak boleh bangkit malam, dia bohong sah, dia mengaji. Mengaji dia fail, mengaji dia bohong saja. Dia boleh tulis atas benda yang dia faham, tapi dia nak kenal Allah Ta'ala sedang, Allah tak bagi. Sebab jalan mengenal Allah yang hakikatnya ialah dengan kita mencari kekuatan jiwa daripada waktu malam. Bangun malam. Ini cara Nabi jiwa kita. Allah berfirman, tatajasa junubuhum 'anil madaji'. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Takut Allah duduk tentu, dan ganjaran pahala Allah pun duduk tentu juga. Maka daripada tatajasa junubuhum 'anil madaji'. Bangun di waktu malam, tinggalkan tempat tidur di waktu malam. Bangun untuk mencari ketakutan dengan Allah dan mengembari apa yang Allah nak bagi. Ini cara dia yang Allah sebut. Satu ni saya cara dia kata ulama. Nak bagi jiwa kita kuat. Supaya jiwa kuat, ulama dia, siapa ada jiwa yang kuat, dia akan dapat kenal akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhtiar lah. Orang kampung kita kata ikhtiar lah nak bangkit malam ni. Ikhtiar ni mana Ustaz? Untuk urusan makan sikit malam. Supaya lapar tengah malam. Dia lapar tengah malam, dia jaga boleh bangkit.
Kan? Bangkit apa? Bangkit untuk beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita tengoklah peringkat makan-makan kita pula, kan ada ketika yang kita minta disuruh makan banyak. Dan kalau kita nak makan malam, kita makan yang sedikit. Supaya apa? Supaya kita dapat banyak mampu menambah waktu malam. Ulama dia, apa tujuan bangun waktu malam? Tujuan dia adalah untuk mencari ketakutan dengan Allah, mencari jalan untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan rupa sekalian, rugi lah. Rugi umur. Ulama kata pada siapa tak pagi malam ni, tidur banyak pun tak panjang umur, tidur sikit pun tak mati. Maknanya pada ulama kata maknanya, siapa tidur panjang malam sampai tak makin-makin pun umur dia tambah begitu juga. Malah mungkin kesehatannya tak bertambah. Siapa tidur banyak pun tak tambah umur. Dan siapa tidur sikit pun tak mengurangkan umurnya. Maknanya tidur banyak pun sama, tidur sikit pun sama. Yang tak sama apa dia? Tak sama ialah kamu itu dekat dengan Allah ataupun tak dekat dengan Allah. Kamu itu kenal Allah ke tak kenal? Kan soalannya itu. Siapa nak belajar kenal Allah Subhanahu Wa Taala, jalan dia jaga malam, cari jalan untuk menguatkan iman, jiwa dia dengan apa? Dengan merempuh ujian-ujian. Satu lagi benda yang disuarakan oleh ulama, nak kuat jiwa ni ialah sedekah. Senang nak bagi ke orang kan, harta kita nak bagi ke orang susah. Maka itu kuatnya jiwa. Pasal apa? Pasal kita yakin, banyak yakin bahawa bila aku beri, Allah beri balik. Ini cara-cara yang ulama bagi. Sedekah itu sebenarnya jalan ma'rifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah tu cara dia. Siapa yang rajin bersedekah, siapa yang suka bersedekah, tuan-tuan, maka dia akan mendapat apa? Dia akan mendapat jalan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama dia mengenal Allah itu hukumnya wajib. Siapa lupakan Allah, tak mau kenal Allah, hukumnya haram. Haramlah dia sebab tak kenal Allah. Bila haram tak kenal Allah ni tuan, haram makan, haram minum, haram jalan, haram yang tidur dia. Bermaksud segala hidup dia berada dalam dosa. Sebab tu lah yang kita nak minta bagi kenal Allah Ta'ala kan. Baik. Jadi kata ulama, mabadi yang keenam, pintu keenam mengenal tauhid itu ialah mengenal akan Allah. Tujuan belajar itu untuk kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan muslim. Jadi kata ulama, kenal Allah dengan akal dan hati, bukan semata-mata kenal Allah dengan bahasa ilmiah. Ulama kata begitu. Kenal Allah dengan akal, dengan hati, bukan dengan tulisan, bukan dengan perkataan, bukan dengan ilmu itu. Maka ilmu itu membuka jalan makrifat. Tapi nak kenal sebenarnya ilmu, nak kenal Allah Ta'ala ni bukan dengan ilmiah. Kenal Allah dengan akal yang terbuka, dengan hati yang terbuka. Jadi sekarang ni kita nak buat apa kan? Sekarang ni tak kira lah. Jom kita dewasakan diri kita ni dengan pemikiran yang tajam. Jom kita dewasa kita dengan perasaan yang tajam. Kenapa? Kerana mengenal Allah dengan perasaan. Kita tahu, contohnya ulama-ulama nampak hujan turun, dia kata Allahu Akbar. Dia kenal dah, sebab yang turun hujan tu adalah Allah. Jadi jiwa-jiwa manusia. Tapi kalau jiwa yang tak lupa Allah ni, turun ada apa? Covid, corona, makan minum, tak tahu. Dia tak ambil tahu. Dia kata aku boleh makan minum, tidur sudah. Itu bukan manusia. Itu haiwan atau binatang. Karena maka tauhid juga membicarakan tentang apa? Tentang hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jiwa kental ini benda yang wajib ada pada seseorang untuk mengenal Allah. Dan ulama kata ulama dia, kenal Allah dengan akal, dengan hati, bukan dengan ilmiah semata-mata. Kemudian kata lagi, kenal Allah itu jalannya ialah dengan mengenal akan sifat-sifat dan asma'ullahul husna. Nak kenal Allah apa lagi? Nak kenal Allah ialah kita bicara tentang asma'-asma'nya. Kita kenal dengan sifat-sifatnya. Asma' apa? Asma'ullahul husna. Sifat 20. Kenal. Belajar mengetahui dia, mendalami dia. Maka barulah kita akan mendapat mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebutkan oleh ulama-ulama. Baik, kemudian lagi cara nak kenal Allah. Kenal Allah dengan akal, dengan hati, bukan dengan ilmu semata-mata.
Kemudian kenal Allah dengan mengetahui sifat-sifatnya. Dan kenal Allah melalui dengan sifat Asma'ullahul Husna. Lagi, nak kenal Allah apa lagi? Kamu kena rasakan sentuhan rahmat Allah atas dirimu. Ini kalau banyak nak kenal Allah ni. Kerana siapa yang banyak nak kenal Allah, ialah dia kena wajib merasakan sentuhan rahmat Allah atas diri. Pagi tadi main lah, satu sahabat kita yang memang duk follow kita. Pagi tadi main, sahabat yang sentiasa ikut follow dengan YouTube kita, dia main sebab dia lalu kawasan ini di sini. Dia main, dia beritahu kenal diri dia apa semua, dia ikut mesti kita dalam FB. Dia kata bila lalu depan dia, kata ni banyak tempat ni, tempat ustaz ni, dia pusing tu. Maka dia pun berbincang-bincang sikit tentang tauhid. Ya, kita sebut itu lah. Kita sebut dia apa dia? Satu benda yang kita nak faham tentang Allah Ta'ala yang saya sebut bagi tadi ialah jalan ni. Setiap kita kena kenal Allah atau jalan ni ialah melihat apa yang Allah buat bagi kita. Apa Allah buat bagi kita? Nak kenal Allah antaranya ialah kena tahu apa yang Allah buat atau apa yang Allah telah buat bagi kita sekalian. Maknanya pada kita menjurus kepada melihat rahmat Allah yang banyak atas diri. Yang tengok tu baru tahu. Nak kenal Allah ni, maksudnya kita macam mana dapat nak kenal Allah? Jom tengok rahmat Allah yang menyentuh akan kita sekalian. Maknanya lagi kita sentiasa berada dalam rahmat Allah. Saya kata kat sahabat kita pagi tadi, atas ziarah daripada kita pagi tadi, saya kata cuba tengok betapa Allah sayang kita. Dia kata kaji sikit. Kita macam mana Ustaz? Senang dia kata dia, senangnya. Jom tengok macam mana Allah sayang kita sehingga dia berikan Islam kepada kita sekalian. Di waktu kita tidak ada pilihan. Tak ada pilihan nak pilih Islam. Tiba-tiba Allah lahirkan kita dalam agama Islam. Apa tanda dia? Tandanya Allah sayang kita. Padahal ada orang lain yang lahir kafir. Terkial-kial ia mencari cahaya Allah Ta'ala. Kena rapuh macam-macam. Kena semua tokong dulu. Lepas tu barulah Allah bagi daya dia jadi Islam. Alhamdulillah. Itu pilihan Allah juga. Tapi kita ni tuan, lahir-lahir beranak-beranak main Islam. Mana dia tengok yang ni sebagai sentuhan rahmat Allah yang pertama. Siapa yang bagi kita Islam? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa Allah bagi Islam kat aku? Kerana Allah ni sayang sangat kat aku. Ini kita, ni cara nak kenal Allah Ta'ala kata ulama tauhid. Apa dia? Cara dia ialah melihat sentuhan rahmat Allah atas dia. Itu contoh satu je. Kan? Kita tengok lagi apa yang Allah buat kita. Mata kita boleh nampak. Ada ketiganya orang lahir matanya buta. Kita lahir-lahir tengok mata celik elok. Nampak macam-macam. Saya ingat itu kisah untuk satu cerita di Amerika Syarikat. Seorang bapa, seorang ayah yang dilahirkan dia dalam keadaan blind color, buta warna. Tapi kenapa dia boleh nampak? Tapi dia buta warna, dia tak nampak hijau ke, dia tak nampak, dia nampak semacam. Kita bayangkan orang yang buta warna, tapi dia hidup selama hampir lebih dekat 70 tahun. Hidup dia daripada awal dia hidup sampai ke umur 70, dia boleh berkahwin, dia ada anak, ada cucu. Satu hari anak cucu dia buat surprise kat dia. Dia bawa apa? Dia cari satu beli, dia himpun duit dia pergi cari satu doktor buat satu spek, satu kacamata yang boleh tukarkan penglihatan ayah dia nampak color. Di hari jadi ayah dia umur yang ke-70, anak-anak cucu dia beli satu spek, satu kacamata yang buka dekat mata dia, kan, letak kat mata dia nampak cahaya, nampak warna. Tuan-tuan, saya tengok ni, pemain dia nampak dia kena anak cucu dia, tapi gitu-gitulah. Bila dia nak buatlah surprise kat dia, cucu dia depan mata dia, lepas tu bila dia bubuh mata tu, dia terkaku. Dia kaku, dia duduk sengang. Diam dia, tak dia bergerak-gerak dia. Tiba-tiba sambil tengok mata dia buang aspek tu, dia ambil tisu, dia lapkan air mata dia.
Kan? Bila anak cucu dia main depan, letak juga semata tu, masing-masing duduk depan dia, dia bertanya dia, apa yang ayah rasa? Dia menangis, sebab apa dia rasa? 70 tahun dia tak pernah kena warna. Tiba-tiba hari yang 70 tahun umur dia, birthday dia, anak cucu dia, hadiahkan satu kacamata yang menunjukkan ni color merah, ini color hijau, ini color biru. Dia menangis. Itu adalah betapa nikmatnya Allah Ta'ala kita sekalian. Kawan tadi ni, dia terpaksa harungi hidup dia selama 70 tahun untuk tak nampak cahaya, tak nampak warna. 70 tahun kan? Bukan sejam, bukan 2 jam. Cuba kita bayangkan tuan, kita bayangkan sebagai nak muhasabah diri. Cuba ambil satu tak salah apa ni, apa ambil satu benda, letak kat mata, tutup mata, cuba jalan. Jalan kita kata daripada rumah kita pergi kedai, kita tengoknya tu. Jalan dengan mata yang tutup. Susahnya jalan. Supaya apa tuan? Supaya kita mengenal rupanya Allah bagi nikmat kat aku, mata aku nampak. Tapi soalannya tuan, bila Allah bagi nampak, mata kita nampak. Bila Allah bagi mata kita melihat, apa yang kita lihat? Soalannya tu. Bila Allah bagi mata kita nampak, dan kita beri Allah bagi mata kita melihat, soalan dia, kita lihat apa hari-hari? Kita tengok apa hari-hari? Bila Allah bagi nikmat penglihatan, apa kita lihat hari-hari? Saya pada rupanya aku hanya melihat sesuatu yang melekakan aku daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang jauh daripada Allah. Jadi tuan-tuan, contoh yang kedua kita bawa nikmat Allah. Maka kita nak faham balik tujuan kita belajar tauhid adalah untuk mengenal Allah, dan satu cara untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ialah jom sentiasa kita melihat akan sentuhan rahmat Allah pada diri kita sendiri. Sebab itu rahmat banyak. Tubuh mata. Yang hari ini saya hantar. Sejak kemarin hari ini kita hantar kepada tiap orang 2 muka surat dan 1 kata-kata perangsang, motivasi dan sebagainya. Tuan-tuan, tuan yang tengok live ni, hari ini kita sampai pada surah apa dah? Nah, tuan-tuan ni, hari ini saya hantar, kemarin dan hari ini saya hantar surah apa dah? Ataupun kita dah masuk pada surah apa kita baca? Pada Quran yang saya hantar 2 muka tiap hari. Kita sampai surah apa tuan? Kita telah sampai suratul Rahman. Dan coba tengok balik tuan dalam Quran yang kita hantar 2 muka tu, setiap perkataan Rabbukuma semua merah. Fabi ayyi ala'i Rabbikuma tu ditulis dengan tulisan merah. Ada berapa kali tulis merah tuan? Kira. Baik, supaya apa kita nak sebut ni? Supaya apa tuan? Supaya nikmat mana lagi yang Allah nak bagi yang kita nak gunakan atau tak gunakan. Nikmat apa lagi Allah nak bagi supaya kita kenal dia. Tiba-tiba nikmat banyak, kita gunakan nikmat Allah yang banyak, tetap tak kenal dia juga. Dan tak berusaha untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah kesalahan kita sekalian. Kenapa? Kerana nikmat banyak tapi kita tak pernah kenal Allah Taala. Jadi, jom kita buka pintu kenal Allah. Cara dia apa tuan? Seolah balik. Cara kita nak kenal Allah ialah jom kita bukakan perasaan, jom kita rasakan bahawa kita sentiasa disentuh oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya gunakan kata sentuh. Sebab apa? Sentuh ni sebab ada yang merasa, ada yang tak merasa. Saya gunakan, jom kita melihat kepada pukulan Allah. Sakit nak pukul Allah ni. Maka saya gunakan, ulama gunakan, jom kita melihat kepada sentuhan Allah, sentuhan rahmat Allah. Maksudnya Allah sentuh kita rahmat dia, kita tak nak rasa. Sebab itu kita gunakan perkataan sentuh. Sebab sentuh ni payah nak dirasai kecuali orang yang betul-betul ada sense yang kuat, ada perasaan kuat. Kan? Kalau orang yang tak boleh sentuh sikit pun dia rasa dah. Baik, maka tapi orang yang hilang dari sentuhan, sentuh pilah. Macam mana tangan dia pun, dia tak pernah nak rasakan sentuhan. Jadi, saya ulang balik, cara kenal Allah SWT ialah jom kita merasakan sentuhan rahmat Allah di diri kita. Contoh saya bagi 1-2 orang tadi. Allah bagi Islam, lagi apa lagi? Rahmat Allah bagi kita. Allah bagi mata melihat. Apa lagi tuan-tuan? Nak tengok balik. Allah bagi telinga dengar. Jangan.
Ini anak besar. Nak jadi imam, syarat jadi imam tu hanya terima dengar. Mata buta boleh lagi, tapi terima kena dengar. Supaya mendengar akan arahan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan sekalian. Maka kita nak faham tadi. Maka merasakan sentuhan rahmat Allah dan belayan rahmat Allah itu, dan satu dia berjalan kenal Allah. Kemudian bila seseorang itu dapat merasakan sentuhan nikmat Allah Ta'ala, sentuhan rahmat dapat dikenal, dapat dirasa, ketika itu ulama kata, pada engkau akan terbukalah jalan musyahadah. Jawapannya gitu. Maka jalan musyahadah Allah ialah terbuka bagi orang yang sentiasa merasakan sentuhan rahmat Allah atas diri. Kalau siapa-siapa yang tak boleh merasakan sentuhan nikmat Allah atas diri, maka dia tidak akan dibukakan makam musyahadah. Yang ini dia tak akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jalan-jalan yang kita nak tengok. Maka apabila seseorang itu merasakan sentuhan belayan rahmat Allah, ketika itu dia akan mula menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia nampak apa tuan? Orang yang musyahadah ni nampak apa? Orang yang nak nampak Allah Taala ni, Allah nak bagi kita nampak kenal dia, Allah akan buat apa kita? Maka orang ni, orang yang Allah nak bagi dia kenal Allah, Allah akan bagi dia rasa dua benda. Apa dia? Allah akan bagi dia merasakan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dua benda yang ada pada sifat Allah Taala yang wajib. Jadi sulam balik jalan-jalan nak kenal dulu lah ni cara ilmiah, kan? Siapa yang nak minta Allah bukakan ilmu tauhid, siapa yang nak minta Allah bukakan musyahadah, jalan syahadat pada Allah Taala, minta Allah bukakan sikit demi sikit, maka wajiblah dia itu merasakan agungnya Allah pada sifat Allah, qudrat dan iradah. Allah itu maha agung dan kekuatannya, dan Allah itu maha agung pada kehendaknya. Ini jalan-jalan apa tuan? Qudrat iradah adalah jalan syahadah Allah. Jadi kita belajar qudrat iradah Allah Ta'ala, makin mengenal qudrat iradah Allah, ketika itu ulama kata akan terbukanya syahadat kepada Allah, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala hingga terikatnya kau dengan Allah. Ini jalan-jalanlah kita bilang secara ilmiah, jalan-jalan dia. Baik. Maka apabila seseorang itu dibukakan maqam musyahadah, apa jadi kat dia? Jadilah dia akan terikat dengan Allah sentiasa. Terikat dalam mana? Bismillah itu jalan musyahadah. Bismillah itu ialah musyahadah Allah. Bismillah dengan Allah. Jadi sesiapa yang telah mencapai syahadat, siapa yang telah merasakan pintu syahadat telah dibuka oleh Allah, apa jadi kat dia? Dia akan merasakan dia terikat sangat-sangat dengan Allah. Ikat dengan apa? Ikat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia nak buat apa pun dia rasa Allah nampak dia. Dia nak buat apa pun dia rasa Allah tengok dia. Dia nak buat apa pun dia rasa Allah sentiasa bersama dia. Inilah sistem-sistem ataupun benda-benda yang kita nak faham. Jadi maqam musyahadah akan dapat dirasai oleh orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala ilmu qudrat dan iradah, atau benda qudrat dan iradah. Kerana bahawa siapa yang dapat rasakan qudrat iradah Allah, ketika itu akan Allah ikat orang itu dengan dia. Kan? Terikat dengan dia itu dipanggil aqidah. Jadi maksudnya orang yang musyahadah itu adalah orang yang kuat aqidah. Kuat akidah untuk jalan mengenal Allah dan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan ilmiah, jalan ilmiah. Mungkin kita tak boleh faham lagi, tak apa dengar dulu. Baik, saya ulang balik. Nak kenal Allah ke jiwa yang kuat. Baik, nak jiwa yang kuat kena mula dengan akal yang kuat. Bila akal kuat, jiwa akan kuat. Baik. Macam mana nak jadikan akal kita kuat dan jiwa kita kuat? Jawabnya kena bangun tengah malam. Satu cara. Yang kedua, belajarlah bangun malam untuk mencari kekuatan jiwa. Supaya apa tuan-tuan?
supaya makin mengenal akan sifat Allah Subhanahu. Ini jalan dia. Dia punya checklist dia satu-satu. Baik. Ulang balik. Jiwa kental mai ke mana? Jiwa kental mai ke akal yang kuat. Maka bila akal kuat, jiwa kita kuat. Soalannya macam mana nak bagi kuatkan akal, nak bagi kuat jiwa. Cara mula dia, bangunlah di tengah malam. Itu jawapannya. Siapa yang tak mau makin tengah malam, jangan harap dia nak faham tentang Allah Ta'ala. Jangan harap. Jangan harap dia nak tahu tentang Tauhid. Jangan harap untuk dia faham apa itu Allah. Kalau malam, malah makin. Nah, itu jalan yang sebenar yang telah dibuka oleh ulama-ulama. Baik. Apabila kita makin malam, rajin bersolat malam kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memperkenalkan siapa dia. Bila Allah mula memperkenalkan sifat-sifatnya, asma-asma'nya makin dirasakan. Bila kita makin merasakan sifat Allah, ketika itu kita makin merasakan sentuhan rahmatnya kepada kita semua. Kita makin merasakan ni Allah buat ni pasal dia sayang aku. Dia buat ni sebab dia sayang aku. Sehingga kan bila kita tertimpa oleh kesusahan, kita tak rasakan benda itu susah. Bila kita rasa Allah nak uji aku. Kenapa? Kan dia sentiasa melihat akan rahmat Allah tadi. Pasal apa? Dia dapat melihat rahmat tadi, kan dia makin dibuka oleh Allah pintu ma'rifat Allah Ta'ala. Jadi, siapa kena Allah, jiwanya kuat. Dia tak akan mudah goyang apabila datangnya angin-angin kesusahan. Dia tak mudah goyang bila main kepada dia kesukaran hidup. Kerana jiwanya kuat. Baik, kemudian bila mana dia dah kenal sifat Allah, asma Allah, dia makin merasakan sentuhan Allah Ta'ala. Rahmat Allah akan dirasakan. Baik, apabila dia makin rasakan sentuhan nikmat Allah Ta'ala, maka akan terbukanya pintu syahadat. Bila terbukanya pintu syahadat, orang tu makin akan nampak bahawa Allah itu maha gagah, kudrat dan irada Allah makin dirasakan. Dia makin merasakan Allah maha gagah, Allah berkehendak atas segalanya. Dia makin rasa gitu. Kemudian apabila dia makin merasakan Allah tu gagah, Allah tu kudrat, Allah tu segala-galanya, ketika itu apa saja perbuatannya akan terikat dia dengan Allah. Kalau ulama tauhid kata apa? Ma'iyatullahi alaik. Terikatnya engkau dengan Allah Ta'ala. Ma'iyah ni maknanya engkau bersama Allah. Ma'a. Kata ma'a ma'iyah. Jadi, maka puncanya ialah syahadat. Kita nak faham nak bismillah itu ialah kita dengan Allah. Nak rasakan bismillah itu apa dia? Kena kita minta Allah bukakan pintu syahadat. Kerana bismillah itu syahadat sebenarnya. Kerana syahadat bukannya la ilaha illallah. Syahadat juga terbuka dengan pintu Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita nak buat apa pun, ulama suruh kita, Nabi suruh kita bismillah. Kerana bismillah itu bersama Allah. Siapa Allah? Yang pemurah penyayang. Kita nak kata sentuhan Allah Ta'ala pada kita. Barulah kita merasakan Allah bersama kita di mana saja pun. Jadi, apabila kita bersama Allah, ketika itu, kita dipanggil apa? Ma'iyatullah. Kita telah bersama dengan rahmat Allah. Kita bersama dengan segala-gala keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, barulah orang itu akan mendapatkan apa dipanggil tauhid. Bila tauhid ini, bila orang ini dapat merasakan dia bersama Allah pada bilang-bilang masa, dia merasakan dia bersama Allah pada setiap masa dan ketika. Ini maksud daripada kalam-kalam ulama tentang bagaimana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata ulama lagi, apabila engkau telah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh perlakuanmu dan peribadatanmu hanya pada Allah, maka engkau akan dapat merasakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 8 hingga 82. Ulama kata, apabila seseorang itu telah dibukakan ilmu tauhid kepada dia, apabila orang itu telah dibukakan ilmu abdi kepada dia untuk jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia makin memahami. Dan dia akan faham apa di antaranya ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang dia faham ialah ayat surah Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 82. Ini maknanya ayat ini beraturan ayat untuk makrifat akan abdinya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini ada tauhid.
Apa ayat dia? Apa ayat dalam dua ayat? Surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Apa ayat dia dalam dua firman Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqani fahuwa yahdi." Kan ayat 78. Muka surat yang ke juzuk 19, muka surat 370. Ini ayat tauhid. Dia akan merasakan apa yang tuan. Bila orang itu telah dibuka ilmu tauhid kepada Allah, maka dia makin rasakan. Sehingga dia berkata pada Allah, engkaulah Tuhan yang menciptakan aku. Fahuwa yahdin. Dan engkaulah Tuhan yang memberi aku hidayah. Allahu Akbar. Kan? Engkaulah yang tunjukkan aku, ya Allah. Ini orang tauhid. Apa ayat dia? Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Tuhan yang telah menciptakan aku dan hidayah itu dia yang bagi. Hidayah. Dan tuan-tuan sekalian, saya suka tanya pelajar-pelajar saya selalu, siapa yang bawa pelajar-pelajar main jumpa ustaz dan belajar ustaz di pondok kita, di mahat-mahat kita? Allah. Siapa juga yang membuangkan orang itu daripada yang mengeluarkan seseorang itu daripada mahat kita? Pun Allah. Pasal Allah izin. Pasal apa? Pasal dia tak nak cari Allah Ta'ala. Maka siapa nak cari Allah, dia akan kekal. Kalau kita nak ajak dia kena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nampak apa tuan? Nampak Allazi khalaqani. Dialah Allah yang telah menciptakan aku. Fahuwa yahdin. Dan dialah yang memberi aku hidayah. Pada raja Allah ni orang tauhid ni. Kemudian apa dia kata lagi? Wallazi huwa yut'imuni wa yasqini. Dialah Allah Ta'ala yang bukan hanya menghidupkan aku, menciptakan aku, tapi dialah Allah Ta'ala yang memberi aku makan, dan dialah yang memberi aku minum. Orang tauhid itu dia nampak makan minum daripada Allah Ta'ala, hidup daripada Allah Ta'ala, hidayah daripada Allah Ta'ala. Kemudian apa lagi untuk orang tauhid ni? Orang yang abdi pada Allah ni. Kata ulama lagi, kata Allah Ta'ala, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Bila aku sakit, yang sembuhkan aku Allah. Mana apa tuan? Mana dia nampak Allah Ta'ala semua. Allah bagi dia makan, Allah bagi dia minum, Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia sembuh, Allah bagi dia hidayah, Allah bagi semua. Siapa ni orang ni? Orang yang telah mendapat, mengetahui akan makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa lagi ayat dia tuan? Masa lagi sikit. Apa lagi ayat dia? Ayat kedua tadi, ayat ketiga tadi, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Bila aku sakit, Allah lah yang sembuhkan aku. Lagi, wallazi yuhyi thumma wallazi yumituni thumma yuhyi. Dialah yang menghidupkan aku dan dialah yang mematikan aku. Ini orang yang ada tauhid. Lagi, wallazi at'amu an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Dan dialah Allah Ta'ala yang apa enggak? Dialah Allah Ta'ala yang mengampunkan aku. Dialah Allah Ta'ala yang akan ampunkan aku bila aku bersalah. Khususnya bila mana aku berdepan dengan dia di hari kiamat nanti. Dia semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang ada ilmu tauhid. Tuan-tuan, Allah sekalian. Jadi, ringkas dia, siapa-siapa yang nak tahu tauhid itu apa dia, jom tengok balik pada ayat ni. Ayat apa? Surah Asy-Syu'ara ayat 78, 79, 80, 81, 82 hingga ayat terakhir 83. Ayat main bawah sekali. Surat 370, juzuk 19 sebelah kiri, baris yang keempat daripada bawah, mula ayat 78 sampai ayat habis 83. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Maka dia berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ilmu dan masukkan aku ke golongan orang soleh. Ilmu apa tuan? Berikanlah aku ilmu tauhidmu, ya Allah. Doa daripada Nabi Ibrahim AS ayat ni. Ayat apa? Ayat 83 surah Asy-Syu'ara, doa Nabi Ibrahim AS. Apa dia kata dia? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kurniakan bagiku akan ilmu hikmah
dan wa'alhiqni bis salihin, dan matikan aku nanti, masukkan aku dalam golongan orang yang salihin. Ini ilmu tauhid yang akan ada pada orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Masya Allah alam, dekat itu saja. InsyaAllah masuk dah. Berjumpa lagi masa depan izin Allah Ta'ala. Tambah banyak saya sekalian bahasa. Masih banyak pada pihak Masjid Ar-Rawdah Puncak Perdana Shah Alam U10. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan walaupun kita tak dapat bersama lagi dan tempoh PKP ini. InsyaAllah kita bersama nanti bila dibukakan PKP, bila ada peluang-peluang yang kita akan bertemu, kita akan jumpa nanti insyaAllah. Masih banyak sahabat-sahabat di sana, masih banyak tuan yang ikut sudi bersiaran dengan kita malam ni. Mudah-mudahan sebanyak kita mengetahui tentang Allah SWT. Kalau kita bicara malam ni adalah bicara tauhid kita, ialah tentang pintu mengenal Allah, pintu tauhid yang keenam ialah mengenal tujuan mengenal Allah, tujuan belajar tauhid. Tujuan tauhid adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Syaikhul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruh li fazal mustaghfirin li taibin. Jumpa lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada di skrin ataupun ada di kaca handset tuan tertera nama akaun ni Mahat Najrami wa Tarbiyah, akaun Bank Islam. Tuan boleh salurkan bantuan pada kami sebab kita sedang proses nak buat jalan surat dan jalan dan suasana yang ada di Mahat, dan ada banyak begini yang kita nak buat untuk kita wakafkan. Wakaf kita ada bank RHB, untuk perhatian tuan-tuan, wakaf untuk Mahat, akaun di RHB. Dan kalau sumbangan infak untuk pelajar-pelajar atau guru Mahat di Mahat kita, tuan-tuan boleh salurkan pada bank Islam tu yang saya nak maklumkan. Ulang balik, segala wakaf masuk ke dalam RHB bank, dan segala sumbangan infak dan sebagainya tuan-tuan boleh masukkan dalam akaun bank Islam di bawah Yayasan Pembangunan Muslim Pulau Pinang, insyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. Masih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, B. Apa tak kuliah Cina? Tak faham tak bang? Saya tahu sudah. Jangan lupa tahu tak faham. Kena tu Cina ni? Bisa saya yang macam free, jadi semua free. Ini semua itu. Gimana aja free? Itu. Jadi kita tak kira. Kita tahu lah. Tak kira. Itu. Nanti.